Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Senajamahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala merakamkan kata-kata iblis dalam surah Al-A'raf ayat 17. Yang mana iblis telah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu yakin dan pasti bahwasanya dia akan mendatangi kita. Sumala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Apa kata iblis? Aku akan datangi mereka. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan serta dari belakang mereka dan dari kanan serta dari kiri mereka. Apa dia nak buat? Iblis ni musuh nombor satu. Sekarang kita tengok di Gaza, Palestin. Hentaman. Pencampuran hak asasi kemanusiaan tu dah dirobek oleh Zionis. Nampak tu musuh. Kan? Walhal itu baru kuncu baru. Kuncu-kuncunya. Dan kuncu-kuncunya pun itu ditakbir oleh naik presiden kejahatan seluruh alam. Dia ada presiden dia. Dia buat dua kerja. Kerja dalam, kerja luar. Yang naik presiden dia buat kerja luar. Yang presiden buat kerja-kerja dalaman. Yang sulit. Yang dalam. Yang naik presiden tu siapa? Dajjal. Kalau kita tengok bagaimana Dajjal menggerakkan tentera-tenteranya untuk melakukan kerosakan-kerosakan berbentuk zahiriah. Nampak. Kita nampak. Dan cubaan untuk mengepung Gaza. 360 darjah. Wahal rupanya presiden kepada kejahatan-kejahatan seluruh alam. Jadi presidennya, ingat. Pertubuhan dia presiden, dia ada pertubuhan. Pertubuhan apa? Itulah yang dinamakan kumpulan syaitan. Itu pertubuhan. Syaitan ni terdiri pada jin dan manusia yang ikut ideologi presiden. Apa ideologi dia? Ada untuk membawa manusia sesat, berpaling daripada kekuasaan Allah. Dengan cara bagaimana? Merasakan aku berkuasa. Ana khairu minhu. Aku lebih baik. Merasa diri lebih. Dan apa yang dia buat? Dia kepung kita. Dia akan buat kita menjadi orang yang wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau tidak dapati mereka ni tidak bersyukur. Engkau tidak akan dapati mereka kebanyakan bersyukur. Nampak? Maknanya kerja iblis ni, dia bukan buat kita ni tak beramal.
Yang dah tak beramal tu satu hal lah. Ni yang beramal pula, dia akan buat kita beramal dengan tidak rasa bersyukur. Ataupun dengan rasa syukur itu tidak mampu dibina, lalu dia beramal dengan rasa biasa. Beramal saja. Solat saja. Buat saja. Ini kalau kita nampak ibadah khusus amalan, kalau kita nampak kehidupan itu nak jadikan amalan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita nak terjemahkan hidup kita menjadi amal. Kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Bermaksud gerak-geri kita ni nak jadi amal. Maka iblis tak heran dengan gerak-geri itu, tetapi dia akan buat kita hidup dengan tidak rasa bersyukur. Kerana rasa yang paling besar itu adalah membawa sifat kepada syukur, dan bila tiada rasa syukur, maka hilanglah rasa kehambaan. Bila hilang rasa kehambaan, maka terbitlah, terbinalah, terzahirlah rasa keakuan. Ketuanan, rasa tuan. Keakuan, akulah nak buat apa? Hidup aku tak? Akulah. Tak payah nasihat-nasihat sangat lah kata. Dia mula nampak bahawa nasihat-nasihat ni bukan perlu bagi dia kerana dia yang mengatur hidup dia. Jadi ini rupanya kerja iblis yang Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17. Dan kita kena berharap kepada Allah agar Allah tempatkan kita di kalangan orang yang bersyukur. Dan ini Nabi ajar doa, yang mana syukur ini adalah satu pengharapan yang tertinggi dari seorang sifat, seorang hamba. Dia minta kepada Allah untuk jadi hamba-Nya yang bersyukur. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan syukur ni kerja berat sebab apa? Digandingkan dengan zikir. Sebelum kita nak memilih rasa syukur, maka kerja ataupun amal yang mesti kita pastikan adalah amal yang membentuk kepada tunjang atau teras kepada seluruh amal, itulah zikir. Ingat, walhal sifat kita lupa. Ingat, itu keutamaan dan menjadi hala tuju seluruh ibadah. Tanda ingat. Lalu kita solat. Tapi tak semua orang solat berserta ingat. Apa maksud? Kerana dia buat sebab apa? Sebab buatlah. Kang orang tengok kang tak solat, malu pula. Contoh. Dia rasa ada agenda lain. Ataupun dia solat sebab apa? Macam-macam agenda lah. Dia datang majlis sebab apa? Dah kena orang suruh datang. Tapi nak datang sebab ingat tu. Ini kita nak bulatkan pemahaman. Dan ini kita kaji dalam kehidupan dan perbahasan hakikat kehidupan. Yang kita nak bentangkan, yang kita syarahkan insya-Allah pada pengajian kita. Bagaimana nak ingat ini adalah dengan kita kaji balik kehidupan. Kerana hidup inilah yang banyak akan menghalang kepada amalan utama untuk ingat. Hidup kehidupan. Dipanggil ujian kehidupan. Fitnah mahya. Fitnah kehidupan ini akan menghalang kita untuk kerja utama sebagai abid. Iaitu ingat, lalu taat. Bagaimana dia akan buat? Dia akan buat kita lupa. Bagaimana contoh bab ingat. Bila kita ingat, kita bahas dalam bab ni, bab kehidupan ni, kita pergi pada tamsil ataupun contoh-contoh yang awam, yang umum lah, yang boleh kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh, bila kita ingat mak kita, kita datang rumah mak sebab kita ingat mak lah. Bukan sebab mak panggil pun. Sebab ingat. Dan ingat apa? Ingat mak ada. Kita nak pergi kerja. Nak pergi kerja. Nak pergi sekolah. Katalah kita buat satu perkara dalam hidup ni. Kita duduk asing lah. Mak tak duduk dengan mak. Saya nak duduk asing dengan lelaki kan. Walaupun dah sekolah duduk dengan mak. Tak nak duduk asing. Okey, tak apa. Tapi rumah mak tu kat depan. Nak pergi sekolah ke nak pergi mana-mana, kena cross rumah. Jadi kita tahu mak kita ada kat rumah. Boleh tak lalu jalan depan tu tanpa jumpa mak? Boleh? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Nak pergi kerja ni. Padahal mak bukan ada. Mak bukan nampak pun. Mak dalam rumah. Jalan senyap, rangkak-rangkak. Puk depan. Ni, kena lintas rumah mak ni.
Tapi hati kata apa? Mak ada tu. Nampak? Kita ingat apa? Mak ada. Lalu apa kita buat? Apa tindakan kita kalau mak ada? Datanglah. Betul? Jadi datang sebab apa? Sebab ingat mak ada. Okay, sekarang kita tukar. Datang solat sebab apa? Keingat Allah ada ke ingat? Aku ada masa ni. Walau nak pergi rumah, nak pergi kerja pun kita ikut tak ada masa ni. Dah lambat. Habis sebab kena cross rumah mak tu. Ataupun pergi mungkin dah tak sempat sangat balik macam mana pun. Orang Jawa kata by hook or by crook katanya. Orang Jawa kata nak tak nak balik. Pergi dah tak sempat singgah. Lambat masuk kelas, lambat kerja. Balik mesti aku kena singgah. Mesti. Sebab apa? Sebab ada mak. Jadi bila kita mendatangi satu perkara itu, kita datang solat, datang masjid, ingat Allah ada atau nak ingat ni. Barang ingat saja. Dia lupa yang Allah ada. Tak semua orang ingat, sebab tu lepas ingat apa? Syukur. Lepas ingat syukur. Apa sifat syukur? Sikit. Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Maka kalau sedikit yang bersyukur, sedikit yang ingat. Terbukti? Terbukti. Sedikit yang ingat. Kalau pergi pada syariat saja. Syariat saja nak dinisbah datang solat di rumah Allah. Di mana di tempat dilaungkan azan, afdal. Boleh kira lah. Itu syariat. Adakah kita boleh berdalil dengan dalil kata, tak apa, mak tahu. Tak singgah pun tak apa, mak tahu. Boleh? Boleh guna dalil, tak singgah tak apa, mak tahu. Tak apa, tak datang masjid, solat tak masjid pun tak apa, Allah tahu. Memanglah Allah tahu. Memanglah mak tahu, tapi mak kata, tak guna betul punya anak, dia bertuah, dia pakai bertuah punya anak. Rumah aku depan ni pun tak singgah. Aku yang melahirkan dia. Aku bagi modal tu datang tu bawa semua tu. Aku yang bayar. Bertuah punya anak dia. Apatah lagi kalau Allah yang maha menghidupkan, yang menghidupkan kita. Kalau Allah kata, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kamu dikufur dengan aku? Sedangkan kamu mati. Mati tak? Lupa tak lupa kita. Tengok. Hidup saja lupa. Kita ni bukan miliki sifat hidup. Nak tahu dia ingat tak ingat, suruh syarah pasal hidup. Syarah pasal perkataan hidup saja. Dengan syarah satu perkataan saja. Apa dia? Dihidupkan. Tu je lah. Tak payah syarah panjang. Bangun celak mata. Oh, aku dihidupkan lagi. Bukan hidup sendiri. Bukan celak mata hidup ada bateri belakang ke apa. Elok lagi bateri belakang ni. Ataupun terima kasihlah yang hidupkan abang. Terima kasihlah mak hidupkan. Tak ada siapa pun terlibat dalam hidup kita ni. Habis tu, macam mana boleh celak mata tu, bangun tu? Dihidupkan. Tu syarah pada hidup adalah dihidupkan. Sebab apa? Hidupkan sifat kita. Sifat kita mati. Tengok. Bermaksud kalau kata iblis kata wala tajidu asarum syakirin, engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur, bil makna kau tidak akan dapati mereka itu ingat. Solat-solat juga. Amalan-amalan juga. Tapi tak ingat. Sebab balik kepada tadi asal tadi. Datang solat sebab apa? Sebab ingat Allah ada. Atau sebab ustaz ada. Ustaz ada. Kau order kan. Tengok ustaz ada, melompat semua nak pergi solat. Tengok mak ada, melompat. Apabila kita tak merasakan, tak mampu merasai Allah ada. Ni terjemahan kepada hakikat kehidupan. Bermaksud, kita takkan mampu beriman dan merasai Allah Maha melihat. Sebab apa nak lalu lintas rumah mak tu? Padahal mak bukan duduk depan rumah. Kalau mak duduk depan rumah macam ni, lagi dia tak boleh buat apa. Lagi mana? Ampun.
Ampun. Boleh buat ni semalam saya terlibat, Allah takdirkan saya terlibat dengan ruqyah. Dia, bidang pengajian ni tauhid dan tasawuf. Dalam bidang tauhid dan tasawuf ni nak tak nak akan masuk dalam bidang ruqyah. Sebenarnya bukan masuk sangat pun, tapi termasuk. Sebab apa? Sebab dia melibatkan ragu dan yakin. Bab tauhid ni yakin. Orang yang biasa kena gangguan, pasti akan ada keraguan. Pasti. Sebab memang itu agenda kepada setiap gangguan tadi. Terutama iblis. Gangguan yang paling besar bukan mengacau-kacau. Bukan tu. Itu prebetnya. Itu memang tak ada capnya. Gangguan iblis ni, dia tiupkan keraguan. Solat apa-apa. Kita ganggu tu. Gangguan. Dan nak cerita semalam tu. Dia ni kena adalah Allah uji fulanah ni. Bila kita sebut nama Allah kan, datang dia angkat tangan, ampun, takut, ampun. Macam ini dia. Pandang muka ni. Ampun, tutup mata. Kenapa tak pandang ni? Takut ni. Maknanya makhluk setara tu kafir tu, jin kafir. Bila kita bawa nama Allah, dia tengok pun macam ini ni. Nak bagi tahunya, kalau mak duduk depan rumah dia tengok kita, mesti singgah. Dah nampak? Okay, balik pada tadi. Kalau mak tak ada, kenapa kita nak singgah juga? Sebab rasa macam mak tengok kita. Rasa tu mak tengok. Padahal duduk rumah, tak siap-siap mak tidur. Tapi lalu tu rasa mak tengok. Ini perbahasan ihsan. Bila kita tak rasa Allah ada, mana segala sifat yang ada pada Allah SWT, kesempurnaannya. Ya, ini yang maha mendengar, maha melihat. Adakah kita mampu imani? Bila tak mampu merasakan Allah ada, dari praktikal. Tauhid ni juga praktikal. Perbahasan akidah. Kita kaji kehidupan. Dia nak tahu, kita nak faham akidah. Dan khususnya tauhid, usul. Kita kena kaji kehidupan. Perbahasan tentang Allah itu kita kena fahami, kemudian kita kena kaji kehidupan. Sebagai contoh, ada, ingat tentang Allah ada. Hakikat hidup ini, yang ada hanya Allah. Kerana apa? Dalam kaedah perbahasan akidah, tauhid, ini mengenal Allah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alim meletakkan kaedah ataupun usul perbahasan yang pertama, sifat 20 sifat wajib bagi Allah itu. Yang pertama, ada. Lawan kepada ada, tiada. Masuk makhluk bersifat tiada. Makhluk sifat ada ke tiada? Sudah. Sudah. Tak ada lah. Jawab betul. Tak ada. Okay. Sebab apa? Nanti dia tanya, habis yang ada ni apa? Sudah katanya. Takkan nak kata Allah pula? Jangan cakap pasal. Musyabihah pula. Mujassimah nanti. Yang ada ni, diadakan. Tambah di depan tu. Ada pada makhluk, tidak boleh berdiri sendiri. Ada pada Allah, qadim, kekal. Habis yang ada ni, diadakan. Kenapa diadakan? Dia soalan pula. Kerana nak menyatakan Allah Maha ada. Jadi patutnya bila menyatakan Allah Maha ada, tengok benda, ingat siapa? Allah lah. Sebab tu Allah kata, macam mana kau boleh lupa aku? Bermaksud, dia ingat ada sendiri. Ingat manusia. Dia ingat tengok rumah, aku dah bayar bulan-bulan ni. Nampak? Dia ingat siapa? Dia ingat dia bayar bulan-bulan. Tengok motor, dia ingat dia beli. Tengok, tertipu kita dengan hidup. Ataupun hidup-hidup kena tipu. Hidup-hidup kena tipu. Kalaulah ditakdir sekiranya manusia ini ingat semua yang ada dengan sifat Allah yang maha ada, wallahi, no masjid. Wallahi masjid. Tak boleh. Saya kata tak tahu masjid terlupa. Berbalik cerita pasal mak tadi lah. Kita buat kias kat situ. Tak bolehlah hukum. Kita tak hukum dia lupa. Kita kiaskan. Sekarang ni rumah mak kita kena lalu hari-hari. Kita kena lintas. Tak datang rumah mak tanda apa?
Tak ada jawab lah. Nak cakap hang ingat mak. Nak rasa mak ada. Bukti tak jauh bila mak meninggal, ayah dah meninggal, rumah kampung. Nak balik lagi? Bukan senang, bolehlah juga balik, tapi bukan seperti dulu setiap hari mungkin, setiap bulan mungkin. Siapa ada kat kampung? Tak ada siapa dah. Setengah-setengah tu rumah tu jadi usang, makan diri. Sebab apa? Dah tak ada mak. Mana kau tak datang rumah Allah dengan bermakna dengan syariat kita ni? Maknanya tak ada Allah. Kira macam itu. Macam itu lah. Nak cakap apa lagi? Satu. Kemudian kalau kita tengok nak latih ada Allah. Nak rasa ada, ini dengan berfikir, ya tafakarun fikir. Contoh kita jalan malam-malam, gelap-gelap. Apa yang lebih kita rasa ada? Gelap-gelap. Pokok kan dalam. Hantu. Ni kena training tu. Tauhid ni memang kena training. Masuk kat ulangak kat hutan banat tu. Macam, mungkin. Seorang jalan. 1 meter, jalan seorang. 1 meter dekat sangat, 5 meter, seorang jalan. Biasa orang nak latih keyakinan diri, yakin berdiri. Apa yakin berdiri ya? Kita kan nak yakin berdiri, nak yakin pada Allah. Kita lebih rasa ada hantu pada ada Allah. Nak rasa, ada yang memati, ada yang memati. Ada mata merah. Ya Allah Maha melihat 24 jam, tak rasa pula. Lebih rasa hantu lagi. Dan lebih dahsyat, hantu boleh datangkan mudarat. Allah, habis syirik, habis, selesai. Solat tunggang-tungging, hantu boleh datangkan mudarat. Takut lagi dekat hantu. Takut, perkataan takut ni bermaksud kita takut dengan sifat yang mampu mendatangkan mudarat dan manfaat. Takut. Kalau zahir nampak hantu tu bukan pisau, datang dia nak rodok perut kita, itu memang takut adat lah, tak apalah. Takut nak lari entah pukamu, silalah. Dalam jalan hutan tengok-tengok jumpa harimau. Oh ini tauhid ni. Duduk dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kat situ lah. Tapi kalau nak mempertahankan tauhid kepada mati, mudah-mudahan Allah terimalah tauhid kita. Itu je lah. Tapi boleh jadi mencari adat pada perbahasannya. Boleh jadi harimau tu tak jadi tak faham kita. Boleh jadi. Sebab apa? Makam iman dia tu, akidah ni maksimum. Akhirnya Allah boleh, ya kita yakin harimau ni takkan bergerak tanpa dengan izin. Adanya harimau ni dengan adanya Allah. Harimau ni tak ada sendiri. Dahsyat ni. Harimau ni diadakan. Ini bukan main, ini bukan cobaan ni. Harimau cakap, ya memang aku diadakan untuk makan kau. Dan memang kalau kita tengok, tapi adat itu takut pada adat, okey lah. Tak ada perbahasan khilaf atau perbahasan yang bertentang dengan adat ni. Memang manusia pada pisau, pada harimau, pada benda, takut. Okey. Yang kita nak bincangkan, yang khafi, yang tersembunyi, yang tak nampak benda. Tiba-tiba takut. Takut apa? Hantu, mana? Oh, cakap besar ni. Tak, ni kau cakap besar. Ni nak besarkan Allah. Cakap besar lain. Ini, tu lain. Ini panglima gunung berantai. Mana? Itu Allah kata, aku hantar kat dia je, selesaikan dia. Bergantung pada diri, pada makhluk, ibarat sarang labah-labah, Allah kata. Apa pun tak ada. Sebab itulah benda-benda tu boleh kacau kita. Tapi kalau kata, mana? Kata, hantu mana? Itu bayang-bayang. Mana tu? Ada. Dia ada kan? Kita bukan kata menolak perkara gaib. Tapi memang kita tahu ada semua keberadaan Allah, kewujudan Allah itu tidak mampu mengambil alih. Sebab ada tu milik Allah. Dan macam mana nak rasakan sifat ini? Kena selalu bahaskan. Akidah, tauhid ni perbahasan. Supaya akal ini mampu berfikir dengan kewarasan. Fikir dengan waras bahawa alam ni mana boleh ada sendiri. Itu orang waras. Sebab tu dia katakan jahil ni lawannya ilmu lah. Jahil lah dia. Kalau dia tak ingat, tak tahu dan tak react
dia tidak bertindak terjemahkan bahawasanya yang ada hanya senya Allah dalam hidupnya. Jahillah dia. Walaupun dia macam-macam sijil dia ada. Kerana benda paling asas dalam akal hukum waras ni. Akal ni dianggap ataupun mencapai tahap kewarasan dia sebab apa? Bila akil balik satu ataupun mumayyiz dan sempurna akal. Sempurna akal ni, sempurna akal wajib untuk kita melaksanakan hukum Islam. Syarat pertama sempurna akal. Apa maksud sempurna akal? Dia mampu tahu dengan waras bahawa alam ini tidak boleh ada sendiri. Waras itu. Siapa yang mengadakan Allah? Sempurna akal dia. Bila dah ada Allah, jom kita solat. Baru dah boleh terpakai hukum-hukum yang lain. Kalau itu pun dah fikir, ya ke alam ni ada sendiri? Ya ke alam ni? Dia mesti, dia mula. Walaupun dia peganglah sarjana apa pun, doktor sampai 100 pun, dia punya belajar doktor 100 doktor. Tapi dia pening. Allah ni ada ke tak ada? Habis. Tak waras tu. Biarlah dia tak ada apa pun, degree apa pun, sijil lapah pun tak ada. Tapi dia yakin Allah ada. Itu orang panggil cerdik. Malah, bila rasa Allah ada, dia akan nampak dunia ini hanya terjemahan untuk alam yang lebih kekal akhirat. Itu Nabi kata, Al-Qayyis mandana nafsah. Orang yang bijak adalah orang yang mempersiapkan dirinya. Amil lima ba'dal maut, amalan selepas kematian. Itu orang bijak lah tu. Dia nampak semua akhirat. Sebab apa? Yang ada hanya Allah. Beriman kepada Allah. Man amana billah. Gandingannya. Wal yaumil akhir. Man amana billah. Wal yaumil akhir. Dalam Quran. Semua digandingkan. Beriman kepada Allah. Hari akhirat. Buang dunia ke? Bukan buang dunia. Nampak dunia ni diadakan untuk akhirat. Tak ada sebab lain. Beli motor. Sebab apa? Nak masuk syurga. Boy, nak masuk syurga. Beli motor nak masuk syurga. Tak jumpa lagi perbahasan ni. Kenapa tuan pelik ke? Bukan motor ni untuk dunia. Ngaji lagi. Nampak tak? Macam mana boleh terpisah? Mana ada dunia untuk dunia? Mana ada dunia untuk dunia? Dunia untuk akhirat. Tak ada dunia untuk dunia. Bila pakai dunia untuk dunia, hancur. Kehancuran berlaku. Bila dunia pakai untuk akhirat, kemakmuran berlaku, kemaslahatan umum. Elok. Beli kereta untuk akhirat. Apa dia buat kebaikan? Cari nafkah, bawa pergi masjid, bawa orang, bawa barang, bawa macam-macam bawa. Bukan bawa menunjuk. Tu buat menunjuk tu bukan untuk dunia. Maka untuk menunjuk, beli untuk menunjuk. Bukan keperluan tapi kemahuan. Allah dah ajarlah dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wala tansa nasibaka minad dunya itu, jangan lupakan bahagian kamu di dunia dalam kurungan tu. Tafsir saja dah tulis tegang-tegang keperluan. Belum terjemahan, belum tafsir lagi. Terjemahan saja dah dalam kurungan keperluan. Dunia ni keperluan. Ustaz, saya perlu pakai Ferrari lah. Perlu. Sebab apa? Sebab nak laju. Silakan lah. Lepas tu siap lah kena saman AES. Bayar lah. Perlu ke mahu? Perlu. Dunia ni perlu. Mahu pahala, perlu dunia. Itu dia susun kat situ. Mahu pahala, perlu dunia. Jadi, kereta, rumah semua ni, keperluan untuk menghasilkan pahala. Tak kisahlah beli berapa mahal pun. Tapi make sure jadi pahala. Cara macam mana jadi pahala? Man amana billah. Kena yakin pada Allah. Adanya rumah ini diadakan. Maka di dalamnya mesti bangunkan ketaatan. Mesti. Wajib. Pada setiap syariat. Zahir syariat. Nikmat ni. Syariat motor, syariat kereta, syariat rumah syariat. Pada setiap syariat nikmat. Wajib ada taat. Nak cakap apa? Kerana itulah terjemahan syukur. Sebab apa? Sebab tidak ada satu benda pun di dunia ini, alam ini, yang diadakan oleh Allah untuk kufur. Tak ada. Melainkan manusia itu berpaling daripada ingat Allah. Tak ada. Bukan soal, ini dunia ni beli mama ni. Tengok Ustaz datang,
penunggang agama terus. Orang bakal mutus macam pada keperluan. Sebab apa? Masa. Kan? Semalam, hari Ahad semalam. Pergi Kelantan balik hari. Pergi Kelantan balik hari, 4 jam lah. Itulah, naik buruk kat luar. Tak laju mana, 249 dia pergi. Ikut mempaga tu semua straight. Dapat beramal nak meraihkan jemputan yang wajib kan. Walimah keluarga kan. Pergi. Balik. Malam boleh kuliah. Pagi subuh boleh kuliah. Nampak? Jadi dia bermanfaat datang tadi. Subuh dah awal. Sesak nafas lah sikit kan. Bangun tu. Setengah jam lewat pun dah terlewat lah. 6.50 keluar. Azan tu keluar rumah. Bayang kan. Duduk kat Dana Alam. Dana Alam Shah Alam ke sini. 6 suku dapat. 20 minit. Sampai. Okey lah. Itu keperluan. Kalau boleh memastikan dengan ada dunia setiap amalan tu tercapai dengan baik, belilah. Ini tidak beli simpan. Pergi anak pergi Thailand. Itulah. Lepas tu bunyi juga. Pergi masjid juga Ustaz. Kita menggelak. Iyalah tengah masjid. Masjid sini tak bawa pun. Boleh nak pergi masjid kat Thailand tak masalah. Jejak dulu masjid sini. Yang paling dekat dengan kamu. Sebelum kamu pergi jauh ke sana. Datang perasaan malas bawa kat sini. Mana ada ranggi. Orang tak tengok. Kalau bawa ke Thailand, datang tu ramai. Sok sikit. Bawa lah seorang-seorang. Buat motor besar datang. Bukan senang. Nak ngurus dunia tu. Sesusah itulah. Ada motor besar, motor kecil. Yang kecil bawa pergi masjid. Apa? Jalan hati kata. Jimat katanya. Nampak? Patutnya kita fikir. Dengan Allah mana boleh berkira. Kena bagi maksimum. Dalam banyak-banyak nikmat yang Allah bagi kereta. Harga ni 80,000. Allah bagi lebih sikit duit 100,000. Beli sikit 300,000. Yang 300,000 tu lalu pakai bawa pergi masjid. Bukan yang pakai 80. Silap bulan yang 50 tu. Yang ini selubung. Bawa pergi mana? Special occasion. Bawa buka selubung. Zras. Nak jumpa siapa? Jumpa manusia. Yang tak bagi benda. Jumpa Allah, biasa-biasa. Tak rasa Allah yang ada. Dan tak rasa Allah yang mengadakan. Lepas tu wajib bagi kita setiap syariat yang ada. Kalau betul ingat Allah ada kan, maka kita takkan pakai benda yang membawa kepada maksiat. Takkan, tak tergamak kan. Tadilah dah tahu mak ada, tak tergamak, tak singgah. Tak boleh. Memang si Tanggang pun kalah ni kan. Tanggang tak jumpa mak dia. Dia hari-hari lalu depan rumah mak. Tak singgah. Kalah Tanggang ni. Mesti. Tahu dah. Ini semua Allah adakan. Bila Allah adakan, maka mesti diterjemahkan dengan ketaatan. Dalam surah Al-Qasas ayat 88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Jangan sembah. Jangan. Maknanya jangan ada kekuasaan lain. Ada ni, tiada kuasa lain yang boleh mengadakan. Jangan kita letak ada dua ni dengan ada Allah. Allah boleh adakan, aku pun boleh adakan. Allah boleh adakan, aku pun boleh adakan. Tak boleh. Tak boleh gandingkan kekuasaan ada itu. Ada mutlak. Esa. Sebab tu Esa. Bukan satu. Apa beza? Allah yang satu, Allah yang Esa. Kenapa tak guna perkataan walaupun Ahad? Nampak perbahasan satu tapi makna Esa. Kenapa? Kalau satu ada dua. Ada tiga. Ada empat. Kalau Esa tunggal. Tunggal. Tak ada gandingan. Tiada yang boleh tanding. Tak ada. Dan perbahasan ini yang iblis akan masuk dekat fikiran kita terutama dan hati kita supaya kita tidak merasakan hanya senya Allah dan kemudian wujudlah perkara lain yang menandingi kita. Ada. Terutama pada diri. La ilaha illahu.
Tiada Tuhan selainnya. Kullu syai'in halik. Setiap semua ini binasa. Illa wajhah. Kekuasaan Allah. Melainkan kekuasaan Allah. Semua binasa. Jadi kalau kita lihat di sini, jemaah yang mulia ta'ala, berbalik kepada berbahasa kita, membangunkan pemahaman yang kita sedang kaji kehidupan, agar hidup ini membawa kepada matlamat illa liya'budun. Kalau dalam perbahasan agama, pecah pada usul perbahasan tauhid, syariat, kemudian pergi pada tasawuf, kita boleh pecahkan. Kan? Tauhid, di perbahasan dia. Syariat, manhaj, fiqh. Tasawuf, kita kaji tentang perbahasan tazkiyatun nafs. Okey. Tapi manhaj, kalau kaedah perbahasan kehidupan, ketiga-tiga ini dibawa dalam kehidupan. Bila tiga-tiga ilmu ini dibawa ke kehidupan, ilmu mana yang akan menjadi tunggak atau perbahasan setiap masa? Tauhid. Sebab apa? Sebab memang kita nak bersama Allah. Kerana kita berurusan hidup ini, semua mati. Kita mati, benda mati. Lah, kalau semua mati, ibarat berurusan dengan mayat. Boleh dapat apa? Tak apa-apa. Habis kita boleh dapat hari ni urusan, dapat manfaat, dapat duit, dapat itu, dapat ini, dapat makan, dapat sedap. Sebenarnya kita urusan dengan yang maha hidup. Kita tak urusan dengan benda mati. Ini kefahaman kita hakikatnya. Kehidupan. Kalau kita berurusan dengan isteri, macam tu. Hakikatnya adalah kita sedang berurusan dengan Allah. Hablum minallah. Sebab padanya ada kebertanggungjawaban. Allah akan tanya balik tanggungjawab. Sebenarnya berurusan dengan yang maha hidup. Allah catat. Malaikat catat. Tengok. Dengan nikmat kasih sayang itu, dia amanah tidak? Kita berurusan dengan kasih sayang kan? Kasih sayang tidak ada pada manusia. Ada tu, diadakan. Itu kena ingat tu, diadakan. Diadakan kasih sayang Allah pada isteri. Bila dia ada kan, mana kita sedang berurusan dengan Allah. Hakikatnya, ini kata hakikatnya. Maka kita kena faham tauhid dengan sepenuh-penuhnya dan malah kena ulang perbahasan tauhid. Kena ulang. Ini sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam perkataan fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan. Apa yang nak diingatkan? Benda yang paling senang nak lupa, Allah. Ada orang cakap, "Yalah Allah juga. Yang penting nak makan kan ada duit." Tak payah ingat pasal duit. Orang gila pun ingat. Orang gila pun tahu pasal duit. Yang lupa ni Allah. Biar Allah, sikit-sikit Allah. Sikit-sikit Allah. Jangan Allah sikit-sikit. Ni Allah sikit-sikit. Allah sikit-sikit lah sudah. Sikit-sikit lah Ustaz. Tak yalah. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Kau orang cakap apa pula? Orang cakap apa? Gila Allah. Kalau sikit-sikit duit, tak takut pula orang cakap gila duit. Sikit-sikit duit, sikit-sikit duit. Tahulah duit. Tahu makan semua nak bayar, nak beri semua akan duit. Tahu benda yang nampak tak bagi tahu. Yang tak nampak ni macam mana hati kita. Biar sikit-sikit Allah. Biar orang menyampah. Siapa menyampah dia masalah hati. Sebab Allah. Dia tak suka. Mana ada masalah hati tu. Sedangkan Allah bukan penaja lagi dah. Pencipta. Kalau penaja rasmi kita. Ni dia taja semua ni. Contoh taja. Ada satu company taja. Start daripada masuk ngafal. Habis syahadah, sambung pula, semua dia taja. Agak-agak apa logo pakai kat baju ni. Terima kasih kepada Tuan gini kerana telah menaja anak-anak tahfiz kami. Terima kasih. Tak perlu terima kasih, tak perlu. Yang kurang-kurang bagi logo lah katanya. Cuba tak sebut. Dalam hati dia ni lah, tahun depan tak taja kot. Dia buat macam aku ada tak ada je. Habislah tak kena. Tak habis tak taja. Sadaqallahul azim. Kenapa ada orang berfikiran bersifat begitu? Sebab Allah bagi tahunya kalau setara penaja manusia yang bukan dia punya pun duit tu. Yang bukan dia punya pun nak disebut. Bukan dia punya pun nak disebut. Kalau yang empunya,
Kegilaan apakah? Tiba-tiba empunya kepada semua, kita kata malu nak sebut. Kegilaan apakah? Atau ayat dia. Malu nak sebut Allah, Allah. Kalau cakap kita taksub Allah pula. Bukan soal taksub. Ini hakikatnya. Segalanya. Segala-galanya. Tidak boleh tidak. Mesti dengan Allah. Bismillah. Tu, bak tu. Depan. Kalau orang kata. Dengan. Saya datang dengan apa? Dengan motor. Keluar-keluar tengok. Mana motor? Tak ada, saya sebut je dengan motor. Harus tak tipu. Masa kalau dengan tu, nak tidak boleh tidak. Mesti ada. Jadi kalau dengan Allah, mesti ada. Wajib bagi Allah. Itu bersifat ada. Tidak boleh tidak. Bila Allah yang ada dan mengadakan semua, berapa persentage kita sebut nama Allah dan kita cuba nak membesarkan, kita nak mentakzimkan Allah. Berapa persen kita bagi dalam hidup kita. Dia tidak boleh 80%. Dia kena 100%. Tinggal lagi cara kita nak bawa tu, itu sajalah. Bukanlah sebut Allah, 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 Allah. Saya tak sebut lain, sebut Allah saja. Itu betul gila. Tak boleh sebut dah. Allah, Allah, Allah. Ajak borak je, Allah. Makan Allah. Tu gila. Gila pada adat lah. Orang tengok gila dia ni. Tapi dia dah tenggelam tu, Allah alam lah. Tapi cara kita terjemahkan, kita nampak mesti kait dengan Allah. Mula segala kebaikan, bismillah. Tak baca bismillah, terputus kebaikan. Bermaksud, Nabi kata, kalau tak baca bismillah, terputus kebaikan. Ulama syarahkan, tiada pertolongan Allah. Buatlah apa pun. Setiap kebaikan. Setiap benda yang hebat, nampak elok, nampak desain baru, cantik. Masya Allah. Tabarakallah, mana ada? Ui, cantiknya. Tak ada ui, tak ada. Ui, cantiknya. Tak ada. Kalau ui cantik, kena penyakit lagi. Itulah ada perbahasan penyakit ain tu. Ain ni bukan saja manusia tengok dengan dengki. Manusia tengok dengan lupa. Lupa Allah. Kena. Allah maha cemburu. Dia punya sifat bubuh kat orang. Marahlah. Allah maha cantik. Tiba-tiba puji makhluk yang buruk tu. Makhluk bukan bersifat cantik. Makhluk dicantikkan. Sebab tu, Masya Allah. Cantiknya isteri abang ni. Macam gitu. Boleh? Dia kahwin belum? Tu jadi tak boleh nampak lagi lah tu. Jadi kena kahwin tu. Masya Allah. Cantiknya isteri abang. Bukan cantiknya kamu ni. Tahu tak apa. Kamulah satu-satunya yang ada dalam hati abang. Lagi parah. Sebab apa? Tak ada yang boleh tandingi kecantikan kamu ni. Padahal orang perempuan lain lalu tengok juga. Ini bohong namanya kan. Patutnya cantik Allah jadikan kamu ni. Masya Allah. Sebab apa? Cantik tu tidak ada pada isteri kita. Tapi bila tengok cantik tu, dicantikkan dengan pandangan. Cantik pula bukan pada rupa. Kalau cantik sekadar rupa, aman tenteram orang yang nampak muka rupa cantik. Elok-elok bergaduh juga. Kalau ada muka cantik, tengah bergaduh tu hadapkan muka tu. Tak ada. Tak selesai masalah bergaduh juga. Maknanya tenteram cantik bukan pada rupa. Allah bagi penglihatan. Malah yang cantik hanya pada yang halal. Tu je. Yang haram tak cantik. Nafsu. Ya, tengok yang bernafsu. Tapi bila dah halal, tadi nampak je cantik. Bila dah kahwin, asal nampak buruk pula ni. Tu rasukan. Ablagansa. Bagi rasukan. Sebelum kahwin, macam Miss World tu. Tapi lepas kahwin, apa hal ni muka macam ni kan? Dia bila dah kahwin, dah jadi halal, iblis buat apa? Yang halal nampak macam haram. Itu jadi macam, tak bisa sentuh ni. Haram, macam haram dia. Kan? Sebelum kahwin kau boleh, tu dia melekat, dia rasa. Yang halal nak jadi haram. Bila belum kahwin, yang haram nampak halal. Ini boleh aku halalkan ni. Tu pandangan. Yang cantik itu ada pada yang halal. Tak ada pada yang haram. Sebab itu bila dia dapat dengan cara haram, hilang kecantikan tu balik. Chemistry tak ada, hati resah, tengok lagi yang lain. Kenapa saya dah cantik, tetap pandang orang lain.
Jawab lah. Cantik bukan kamu. Dapat pun dengan cara haram. Daripada kahwin, hilang. Hati-hati. Sebab tu cantik bukan pada makhluk. Walaupun rupa itu ada, tapi dia ada kan. Nampak? Itu kaedah yang sekalian. Jadi, mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni membahaskan kepada terjemahan. Terjemahan kepada bagaimana nak merungkai hakikat kepada kehidupan dengan kaedah usul perbahasan. Kita bawa kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Perbahasan kita ni ada usul dia. Usulnya ni bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW. Yang ni 4, sidik, amanah. Kalau hakikat kehidupan ni, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Soft. Kalau jumhur, bahasanya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tapi ada ijtihad di situ, almarhum Tuan Guru Datuk Seri Hasanuddin Al-Hafiz rahimahullah ta'ala. Beliau yang mentahqiqkan kedudukan dan mukadimah perbahasan awal ni ada bersandarkan kepada sidik, benar. Perbahasan kita nak merungkai kebenaran pada kehidupan ni. Syariat hidup ni kita nak benarkan. Itu syariat tu. Kalau syariat agama, suruhan. Kalau syariat kehidupan, apa yang kita hidup, makan. Syariat hidup kita. Hakikatnya, rezeki. Yang mengenyangkan bukan makan. Hakikat yang mengenyangkan Allah. Itu. Bila faham, sampailah kepada mengenal. Sempurnalah makrifah dia. Asas kepada awam pada makrifah itu adalah kewujudan ini nyata dengan Allah. Tidak boleh tidak. Itu asas. Tengok je. Dengan Allah. Tidak boleh tidak tanpa Allah. Kemudian, dalami lagi dengan kehidupan. Bahaskan sampailah ianya menjadi, apa dia, tahap mana ni? Sampai hati ni wajilat qulubuhum. Sedap sebab Allah banyak kali. Lagi Ustaz, lagi. Allah sedapnya. Lagi Ustaz, lagi. Dia tak ada. Sikit-sikit Allah. Aku tengah susah ni. Allah. Itu masalah tu. Susah ke? Ada hutang ke? Doa lah. Takkan doa ni selesai. Nampak? Ada kesalahan. Padahal sahabat bila ada masalah hutang, Nabi ajar apa? Doa. Bukan bermaksud jangan kerja. Kerja lah. Malah kerja tak akan bermakna tanpa doa. Doa kepala kepada ibadah. Kerja tu jadi ibadah sebab nak selesaikan hutang. Jadi ibadah lah. Tapi kepala dia ada doa. Yang ni yakin. Bila bekerja tak ada kepala. Apa dia? Hantu Jepun. Tak ada kepala. Buat kerja itu yang kulu gilir. Macam kerja tak cukup tanah. Kenapa dia nak bayar hutang? Ya Rab. Minta ke Allah. Dia boleh berfikir Allah. Dia macam kan, orang tak bayar bil wifi kan ni. Dia buffer. Allah tak boleh match. Tak boleh match, masalah. Jadi sidang jemaah yang mulia Allah, insya-Allah akan sambung lagi perbahasan kita dalam kehidupan ni untuk kita fikir pada kehidupan ini agar terbit zikir hati itu kita boleh kaitkan. Hakikatnya kita tidak boleh hidup tanpa yang hak. Itulah bermulanya siddiq, jujur, benar. Benar. Ataupun dipanggil kalimatul haq, kalimah yang benar. Yang benar hanya Allah. Yang lain batil. Bagaimana nak terjemahkan hak wal batil dan hidup? Ini salah satu perbahasan kita. Supaya datang keyakinan, maka kita bergerak atas muka bumi Allah Ta'ala tanpa ada keraguan. Ada ke? Tak ada ke? Kita tetap hati kita tetap. Wasabbit aqdamakum. Barulah kita boleh berjalan dengan yakin. Kemudian barulah kita sentiasa berada dalam bimbingan Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi akan datang. Menampung maaf pada saya tak kekurangan. Tekan saya kata untuk kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Al-insanu fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.